Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Harapan saya di studio, semoga kita semua dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Khalifah Sari Sapar bersama kru anak-anak murid saya akan menemani tuan-tuan dan puan-puan, akan membantu sedaya upaya kami dalam mendiagnosis dan juga merawat tuan-tuan dan puan-puan dari jarak jauh gitu, insya-Allah setakat mana yang Allah izini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita live ini pada dua saluran utama, iaitu di TikTok dan juga di Facebook. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menonton kembali siaran ini, bolehlah menonton melayari Facebook saya, bukan di page di satu lagi, sebab kalau di page tu tak dapat kan. Yang satu lagi, apa nama satu lagi tu? Insta. Apa dia panggil? Instagram. Bukan, maksud saya bukan page, ada Khalifah Sari Sapar, ada satu site lagi. Video. Bagian video jadi bolehlah tuan-tuan puan-puan melayari di sana. Kalau di TikTok sama juga Khalifah Sari Sapar. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk rawatan perlulah melalui saluran TikTok. Tuan-tuan request, insya-Allah naik kotak, saya akan cubalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Walau bagaimanapun tak semua yang saya boleh dapat layan, tapi insya-Allah mudah-mudahan malam ini kita akan sebab yang kami boleh bantu begitu. Jadi pada peringkat awal, insya-Allah pada masa sama, pada peringkat awal ni mungkin saya akan cuba untuk mendiagnosis, meruqyah begitu. Dan pendekatan kali ini, setiap rawatan itu insya-Allah saya akan cuba mengulas ataupun membuat refleksi supaya kita dapat sama-sama mempelajari sesuatu yang barangkali baru untuk kita semua, insya-Allah. Jadi kita naik kotak teruslah. Giveaway ada Okey. Kita cubalah dulu. Jabatan Kerja Raya Malaysia ni. Ada tu. Okey, kita cuba Jabatan Kerja Raya Malaysia. Halo, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Baik-baik, alhamdulillah tuan. Saya buka kamera. Panggilan dari mana Saya dari Raub Pahang tuan. Raub Pahang. Pernah saya rawat online? Pernah tuan, tapi kali ni saya nak buat untuk mak saya tuan. Mak? Ya. Okey, baru nampak muka Okey, gini, mak di mana? Sebelah. Mak saya ada kat dalam rumah, tapi boleh saya cerita dulu tuan. Maksud saya terus pada rawatan sajalah. Boleh juga tuan, saya masuk rumah sekarang lah. Kalau boleh, tak ada masalah. Tidak tuan ya? Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita ada giveaway ataupun hadiah percuma. Hadiah yang berjaya menjawab soalan saya, dua hadiah dari TikTok dan juga di Facebook. Dan jangan lupa untuk rawatan bersemuka saya besok pukul 11 pagi hingga 2 petang di Madrasah Al-Madinah. Madrasah Tafiz Al-Madinah di Inanam. InsyaAllah boleh jumpa saya di sana. Okey tuan. Mak saya solat tuan. Okey, tak apa. Maksudnya tak payah video call pun tak apa.
Okey, tuan. Tidak, bukan. Maksud saya, mak boleh bercakap tak? Mak boleh cakap tapi dia sedang solat sekarang. Oh, solat. Tak apa. Jangan kacau. Biarkan. Bagaimana kalau, macam mana? Cerita ni, sebab ini live ni tak sesuai untuk bercerita yang panjang. Ya, tuan. Maksudnya mak perlu dirawat ke begitu? Ya, kalau boleh tuan, jin-jin yang ada dalam badan dia tu urung dia lah tuan. Terpulang kepada kamu. InsyaAllah saya boleh. Tak ada masalah. Sementara mak rawat, mungkin nanti naik balik kotak Jabatan Kerja Raya ni. Boleh? Boleh tuan, tapi masalah lama tuan. Sebab mak saya ni tak nak merawat sekarang ni. Kalau ikutkan ni. Dia tak nak dirawat. Ya, tapi saya terpaksa sebab saya takut yang menguasai dia tu bukan dia. Okey, tak apa. InsyaAllah kita bantu. Apa gejala mak biasanya kalau di rumah? Baru ni kakak saya dia hubungi saya yang mak saya ni macam kerasukan lah. Okey. Lepas tu kakak saya bagi tahu yang tiba-tiba jin ni macam suruh kita orang buat perjanjian lah. Melalui medium ibu lah, badan ibu, jasad ibu. Ya, antaranya ibu lah. Dia suruh kami ni datang, dia macam ni, mak saya ni ada kenalan dengan budak Indonesia ni. Tapi ni aib sikit lah tuan. Okey, kalau gitu tak payah, yang itu tak payahlah. Okey. Tak payah. Lepas tu, sekarang ni keadaan perut mak saya dalam keadaan panas, kakak saya cerita. Lepas tu ada kerasukan dan baru petang tadi dia ada muntah darah tuan. Okey, tak apa. InsyaAllah. Begini tuan. Yang pertama, yang ini bukan untuk tuan saja, untuk yang penonton kita, yang follower kita lah. Yang pertama, jangan percaya 100% apa-apa medium yang digunakan. Maksud saya perantaraan pesakit dan sebagainya. Faham? Jangan. Itu yang pertama. Apa-apa yang daripada maklumat, contohlah jin itu bercakap melalui jasad ibu, betul? Okey. Jangan percaya 100%. Itu saya katakan. Pertama, kemungkinan yang bercakap itu korin. Okey. Apabila korin yang bercakap yang menguasai jasad, maka tercampur dengan sukma dan dia akan menyatakan apa-apa yang jasad sebelum ni tak suka, dia akan ungkit balik. Dia akan sebut orang itu, aku tak suka itu, dialah yang jahat, tak guna punya, kadang-kadang orang ini dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah perbuatan korin rata-ratanya. Kadang-kadang disebut lagi imam kampung lagi. Alamak. Walhal imam kampung tu dulu tujuannya membantu dia merawat. Tetapi jin korin tu kena seksa sakit, jadi dia cakap ni gara-gara imam kampung lah sebagainya. Jadi jangan percaya dengan medium begitu. Kalau macam kami tidak berdasarkan jin. Kami yang mengarahkan jin. Saya dapat maklumat daripada pihak kami. Macam polis bukan mendapat maklumat daripada perompak atau daripada penjahat, daripada risikan dia. Betul tak? Kalau tanya penjahat, confirm lah. Kalau 10 mungkin 2 yang betul. Okey, faham kan? Jadi jangan percaya dengan kata-kata jin. Ada kalanya juga mungkin kalau nak menyatakan kesahihan sesuatu kata-kata jin itu, kita uji dia. Kalau korin, kadang-kadang dia tak nampak. Contohlah, kamu pegang, dia bercakap, okeylah kalau kamu cakap betul, buktikan. Kamu ambil satu barang, tapi jangan ada barang. Konon-konon kamu cakap ada barang. Okey, kalau kau benar apa yang kau cakap, buktikan kau ni betul. Okey, di tangan saya ini ada apa? Kalau jin, dia boleh tembus, dia boleh nampak. Kalau korin, dia tak dapat. Dia kata ada duit tu 10 sen, dia kata itu temberang tu sebenarnya. Jadi kena uji. Faham kan maksudnya?
Okey, insya-Allah lah. Sebab kadang-kadang pendekatan yang sebegini ni yang menyebabkan masyarakat huru-hara bergaduh satu kampung, disebabkan oleh gara-gara pesakit itu cakap individu tertentu, menyebut individu tertentu. Jadi sebenarnya kesahihan tu tidak. Kalau kami insya-Allah boleh dipertanggungjawabkan, tapi kami bukan suka-suka nak mendedahkan identiti pesakit dan sebagainya. Kalau mengikut prosedur pengubatan Islam, kita tak boleh dedahkan apa-apa identiti dan sebagainya kan. Begitu. Okey. Jadi insya-Allah, bagaimana mak dah cuba tengok, kalau dia masa solat tak apa, kita boleh sembang dulu. Tak. Okey, tak apa. Masih solat tuan. Adik masih solat? Okey. Kalau Mak nak rawat sekejap mak ya. Sekejap tuan. boleh. Cakap dengan mak lembut-lembut Kecuali jin diam jasad, tu aku belasah jin tu. Kalau mak, okey. Ni Tuan. mak, okey. Okey, tak Ada apa. beli gelang tuan. Ada apa-apa yang perlu diletak? Tak apa. Pakaikan gelang itu pada jasad dia. Pakaikan gelang pada tangannya. Sudah tuan. Okey. Boleh saya bercakap, makcik? Bercakap? Okey, makcik. Boleh dengar, makcik? Okey, siapa nama mak? Dia tak dapat cakap tuan. Saya cakap lah ya. Okey, boleh. Nama dia ada dua. Nama yang sebelum Islam, Amoy anak lelaki Tak, anak perempuan Tak. Islam dan yang Islam. Yang Islam Mariana binti Abdullah. Mariana. Ya. Mariana Abdullah Okey. Sekarang saya boleh baca Fatihah ke sekali? Kamu bolehlah. Saya baca. Boleh. Wakil pun boleh. Kalau dia kadang-kadang pesakit ni, kadang-kadang ialah masalah tekanan dan sebagainya kan. Kamu baca Fatihah lah sekali. Wakil mak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuba Ratu sukma dia. Sukma yang tidak ada dengan jasad. Dekat sikit. Sukma 4 dengan sukma 7. Ada dua sukma yang tidak ada. Okey, sukma 4, sukma 7, Mariana Abdullah hadir di sini dengan pengganggu sekali. Sukma 4, sukma 7 hadir dengan jin pengganggu. Kedua-dua sukma dipegang. Korin menyarungi sukma 5 agresif 90%, ada al-akal dan juga dasim. Korin sukma 5. Okey, keluar korin pada jasad Mariana. Keluar sekarang. Korin tidak ada pergerakan, masih lagi dengan sukma. Kukunya di bahagian kolbi dia cucuk. Okey, kau degil lah sangat. Kau tengok aku punya jurusan. Sekejap. Ni aku bagi kau punya ni. Ini ni gelang. Gelang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan saja. Korin sudah jauh daripada sukma 5. Kau kena pukulan korin ni dengan gelang ni. Okey, bersih. Togilkan korinnya. Okey, alhamdulillah korin togel. Okey, sekarang jin pengganggu. Berapa agresifnya Ratu? Jin pengganggu jantan, agresif dia 70%. Okey, ada di sini. Ada. Okey. Kau boleh lepaskan dia pegang ke?
Dia pegang kedua-dua sukma di bahagian dada dengan di bahagian dia punya belakang pun kena jugalah. Okey, lepaskan. Sukma 4 dilepaskan. Sukma 7 masih lagi. Kau aku putuskan tangan kau nanti. Jin pengganggu. Kedua-dua sukma sudah dilepaskan. Okey. Energi 30% kedua-duanya. Kita bagi energi. Bismillah. Ya Jabar ya Qahar, ya Jabar ya Qahar, ya Jabar ya Qahar. Okey. Corin, kau bersihkan. Jin pengganggu, sila bersihkan sukma. Ada pergerakan jin pengganggu membersihkan sukma. Okey. Sukma 4 sudah dibersihkan. Okey, lagi. Sukma 7 dia tidak bersihkan. Jin pengganggu, kau bersihkan. Kalau aku bersihkan, kau teruk. Kau yang buat, kau yang mengotorkan, kau yang bersihkan. Sudah? Ada pergerakan. Okey, pergi ke... Sudah? Bersihkan clear? Okey, kedua-dua sukma clear. Okey, Jin pengganggu, kau pergi ke Raut Pahang sana. Yang sekarang ditonton sekarang ni, ibu bersihkan. Mariana, Ada jasadnya. pergerakan. Dia bersihkan. Sedang di bahagian belakang badan, dada dan juga di kawasan bahagian bawah perut sampai ke kaki. Sudah? Kotoran masih lagi 30%. Tarik. Sampai 100%. Bersihkan. Perut rasa sakit ke? Sakit tuan. Masih sakit perutnya? Dia pegang. Okey. Nak muntah. Letakkan cincin tadi di bahagian perut. Cincin Gelang. pula. Letakkan gelang kamu tadi di bahagian perut. Sekarang. Gelang ni letak di bahagian perut. Nak kena kulit ke baju saja tuan? Baju pun tak apa. Letakkan dia. Okey, kerana gelang tu akan menyedut. Jin pengganggu sudah ambil kotoran 30%. Clear. Tarik lagi. Ada pergerakan membersihkan di kawasan bahagian perut. Sudah. Okey, cuba tanya Mak, ada kurang tak sakit bahagian perut? Ada kurang tak? Tak ada tuan. Tak ada. Masih sakit lagi? Dia masih sakit. Okey, Ratu cuba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa atadna azab sa'ir. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Okey, cuba tanya, ada kurang? Ada kurang. Dia nak muntah tuan, jap ambil plastik. Tak apa, muntahkan. Muntahkan. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau muntah tu maksudnya kotoran tu dikeluarkan. Bagus. Muntahkan saja. Muntahkan saja. Gelang tu ada? Gelang? Ada dia pegang tuan. Okey. Pegang. Muntahkan. Tak apa. Okey. Kalau boleh kamu baca Al-Kausar dan tepuk-tepuk belakang dada mak kamu di bahagian perut. Sambil baca surah Al-Kausar. Pelan-pelan Okey, Ratu. Dia punya kotoran alhamdulillah cuma perlu dikeluarkan di bahagian perut tu, kesan-kesan. Okey. Dia ada muntah darah kan? Ya. Tiupkan. Kuat. Hembus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Okey, bagaimana ibu cuba? Dia masih lagi muntah tuan. Tak apa, biarkan. Muntah itu ialah kotoran refleksi daripada rawatan tadi. Kesan. Ya tuan. Masih lagi? Masih macam banyak tuan. Tak apa. Tepuk ke dalam. Saya cek di rumah kamu cuba cek Ratu di keliling rumah. Ada gangguan ke? Auranya aktif 60% merah. Okey, kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yaduru ma'asmi sayun bi'adi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Okey. Okey, rumah clear. Okey, ada tanya ibu okey? Boleh? Dia nak muntah lagi. Muntah tak apa, muntahkan saja. Tak apa, muntahkan saja. Ini sebenarnya penyakit yang kotoran-kotoran jin yang ada pada jasad Bersarang. dia yang sekian lama bersarang tu, apabila dirawat, maka akan berlaku refleksi lah, atau berlaku tindak balas yang menyebabkan bauan tadi bau busuk, bau yang sebenar. Itu yang dia rasa loya dan muntah tu. Tak apa, dibuang. Suruh dia minum, boleh? Ini begini, celupkan, jap. Celupkan cincin apa ni? Gelang. Celupkan gelang dalam air tadi. Celupkan gelang dalam air. Okey. Bismillah baca baca 5 kali. Bismillah, tiupkan 5 kali. Bismillah. Okey, tiup. Okey, suruh gelang biarkan rendam dalam air, rendam dalam tu. Okey, suruh minum Jangan sampai terminum gelang pula. Minum air saja. Minum. Okey. Nak tumbang tuan. Nak apa? Dia nak Dia tumbang tu. Tak apa, biarkan. Okey. Baringkan ibu baringkan. Tak apa. Tolong mak kami tu. Tolong baringkan mak. Nak baringkan. Okey. Okey, tak apa. Dia sedar atau tidak ibu? Sedar tak mak? Boleh bercakap? Sedar nanti. Okey. lemah. Air tadi cuba sapukan di bahagian muka mak dengan bahagian perut dan juga bahagian dada. Air tadi sapukan sedikit. Sapukan di bahagian muka mak, dada. Bantu Ratu. Okey, ada kalimah. Yang gelang tu pun membantu. Okey. Penyerapan asyifa di bahagian jasad sempurna 100%. Alhamdulillah. Okey tuan. Ya. Sapukan di bahagian muka sambil selawat Nabi, sapukan di bahagian dada dan bahagian perut. Muka, dada yang perut Ya, boleh. Tanya ibu, sakit di bahagian mana? Kamu sapukan air yang di dalamnya ada gelang tadi tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah lain kali pun boleh gunakan gelang ini sebagai... Tuan, dia benda ni nak masuk tuan. Apa dia? Benda nak masuk dalam. Cuba kamu ambil gelang tadi. Okey, dia dah masuk belum? Tak nak masuk dah. Kakak saya kata macam nak masuk lah. Biarkan dia masuk dulu. Lepas masuk kita potong-potong dia. Tak apa, gelang tu ambil. Kalau gelang tu tak ambil, gelang tu ambil. Biarkan kita perangkap dia, biarkan dia masuk. Keluarkan gelang tu dari tangan dia. Okey, biarkan dulu. Kamu pegang ya gelang tu. Dia masuk atau tidak? Ya, tuan. Dia masuk? Okey. Kamu letakkan gelang tu di bahagian hidung dia. Letakkan di bahagian hidung. Kepala dia goyang tuan. Tak apa. Letakkan. Maksud saya dirapatkan sedikit dengan hidung. Okey. Cuba dah tu. Okey. Cuba ambil. Aduh ya. Dia dah masuk tuan. Tak apa. Ambil. Nanti termakan pula dia punya anu tu, okey. Letakkan di bahagian batu tadi di bahagian ubun-ubun dia. Ubun-ubunnya letakkan di bahagian ubun-ubun. Okey, letakkan. Baca inna ataina kal kautsar.
Bapak ni apa? Ini aku naikkan kausar pasal dia lebih konak. Korin. Aku dah Korin. Okey, tak apa. Aku datang balik. Korin. Ni Aku datang. okey, ini Korin ini Korin. Ini Tidak- Korin. Tidak ada jin dalam. Okey, Korin. ini Korin. Okey. Okey. Aku datang. Aku datang balik. Tak ada, Dia rasa dia datang balik. Tak ada. Itu Korin dia. Korin. Jin Korin. Saya katakan tadi. Suruh dia berdiri. Berdiri. Maksud saya duduklah. Duduk. Duduk. Ini jin Korin dia. Ni Korin. Ini Korin. Tuan-tuan nak tahu inilah gangguan Korin. Kalau jin Korin ini jangan dengar apa yang dia cakap. Okey, cuba kamu letakkan di bahagian belakang badan sebelah kiri. Tulang belikat sebelah kiri batu tadi. Sini tuan. Okey, letakkan. Baca Inna Ataina Kal Kausar, lepas tu tiupkan. Keluar, Datuk. Belum Sudah. masuk lagi. Macam ni. Grip lagi. Okey, cabut. Korin di luar. Okey, Dia sudah. kata Dia, tak takut tuan. apa? Dia kata dia tak takut. Bukan tak. Itu dia bukannya diri dia. Lebih pada diri. Okey, cuba kamu ambil air tadi sapukan. Korin tak ada dalam jasad, cuma diri dia saja. Itu ibu kamu yang sebenar. Ajak berdialog dengan ibu. Kadang-kadang okey, sedarkan. Jangan layan. Jangan layan perasaan. Korin di luar sudah tu. Jangan layan. Okey, Dato'. Okey. Makcik. Tanya makcik. Okey. Okey, dia sedar tak? Tak. Mak, sedar tak? Tak. Ajak. Tak ada tuan. Apa dia? Macam tak sedar tuan. Tak apa. Dia apa dia? Tahap kesedaran dia dalam 100%. Memang diri dia. Diri Tak ada dia tu. Makhluk. Jangan kejutkan dia. Maksud kamu renjiskan di muka. Ambil air tadi renjiskan. Mak, bangun. Bangun, Pak, bangun. Renjis. Lawan, semangat. Okey. Renjiskan. Okey. Boleh? Dia Okey, mengejap boleh. Boleh? simptom Korin. Okey, alhamdulillah. Boleh bercakap? Mak, dia cakap. Tak, Okey, bismillah. Okey, boleh. 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 Alright. Jadi nanti tuan lepas ni kalau boleh mandikan yang kalau tak ada itu ada minyak saya tak? Tak ada tu, tak sempat beli. Okey, kalau gitu celupkan aja gelang ini dalam apa tu? Dalam baldi tadilah, mandikan lepas ni. Okey tuan Boleh tuan. Boleh. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau boleh pakaikan gelang ni pada mak. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pula nak ni? Sekejap Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah tuan-tuan yang saya katakan tadi, Jin Korin. jin Korin. Kita kena tahu sebenarnya rawatan tadi tu oleh sebab saudara kita tadi tu tidak ada minyak. Jadi itu katakan tadi kalau boleh, itu yang pentingnya tuan-tuan, dapatkan minyak saya ni Khalifah Sari Sapar di Shopee. Type aja Khalifah Sari Sapar di Shopee. Harganya RM50. Tapi kalau dalam kecemasan tadi, macam mana kita nak jumpa? Macam mana kita nak bantu? Oleh sebab itulah nasib tadi saudara kita ada membeli gelang. Gelang ini. Sebab itu tuan-tuan boleh dapatkan gelang ini. Ini harga RM99. Tapi alhamdulillah boleh membantu dalam meruqyah, meringankan ruqyah tadi. Oleh sebab itulah bukan kita percaya dengan batu ini, tetapi ini asbab. Asbab untuk sesuatu itu. Maksudnya asbab untuk sesuatu. Jadi sebagaimana tongkat Nabi Musa, itu asbab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi begitulah tuan-tuan. Sebelum ini mengikut anak
pesakit tadi dia kata macam-macam lah, ada itulah, ada ini, itu sebenarnya adalah tipu daya korin. Jadi hati-hati dengan tipu daya korin. Kalau tuan-tuan kalau ada batu gelang ini boleh merawat di bahagian belakang, korin di sebelah kiri, kiri belikat belakang. Sebab tu tadi je terus dia alhamdulillah baca inna ataina kal kausar tu dia jin korin keluar. Tapi itu kan tuan-tuan, kalau perawat memang dia tahu. Maksudnya korin dah keluar tapi emosi pesakit. Macam kita tengah marah bah. Kita tak boleh stop marah kita terus turun. Dia akan reda. Masa reda itulah dia macam hayal, dunia hayali. Sebab itu kadang-kadang kalau dia menangis tu, saya kata kamu tiada jin kecuali diri kamu. Alah dia berhentilah. Betul. Begitu. Kalau ada soalan tuan-tuan dan puan boleh? Ada soalan tadi, kejap. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan gelang ini. Ini untuk lelaki. Yang untuk perempuan, ni dia. Ini ada. Ini untuk perempuan. Okey. Boleh dapatkan di Hajar KSS. Hajar KSS. Yang ini pun Hajar KSS. Manakala minyak ni daripada Khalifah Sari Sapar, type Khalifah Sari Sapar di Shopee. Tuan-tuan. Ada soalan daripada Okey. gelang boleh pakai sebelah kiri tak? Mana-mana boleh, ikut kesesuaian. Untuk ikut kesesuaian, kiri boleh, kiri boleh, kanan pun boleh. Okey. Muhammad Alwi di Facebook. Okey. Kalau dibacakan ayatul kursi atau selawat Nabi, apa reaksi jin korin? Sebenarnya jin korin memanglah ayatul kursi dia akan kepanasan. Selawat Nabi juga dia akan kepanasan. Maksudnya reaksi korin akan kepanasan. Cuma masalah dia keluar atau tidak, itu masalah dia. Kepanasan tapi kadang-kadang dia tak nak keluar. Oleh sebab itu tuan-tuan perlu ada satu medium lagi, iaitu gelang. Gelang ataupun minyak ataupun spray pun boleh. Ini spray. Ini tiga-tiga ni boleh. Jadi kalau ataupun satu lagi pilihan iaitu sugar bomb ni. Sugar bomb ni pastikan ada tanda Khalifah Sari Sapar. Saya punya ni pun boleh. Tadi kalau umpamanya kalau korin tadi di belakang kan, spray saja di bahagian korin di belakang belikat sebelah kiri. Jadi kalau kita bacakan apa-apa saja ayat yang boleh katakan ayat yang memberi kesan kepada jin, boleh. Contohnya ayatul kursi, iaitu surah Baqarah ayat 255 ataupun Al-Kausar. Al-Kausar paling ringkas saya baca. Kalau keadaan begini, saya sarankan pesakit membaca surah Al-Kausar sebab rata-rata pesakit boleh hafal kan. Al-Kausar pun boleh. Okey, Allahu a'lam. Okey. Kekanda Idham AST 21. Okey. Macam mana nak beli gelang? Okey. Nak beli gelang. Nak beli gelang. Mana sini? Okey. Okey, ini ialah alamat gelang tadi. Maksudnya tuan-tuan boleh layari Hajar KSS. Boleh dapatkan 3 item ni, iaitu gelang, sugar bomb, spray sugar bomb dan juga perfume sugar bomb. Ini semuanya adalah rawatan. Dan manakala yang untuk minyak, untuk minyak ini tuan-tuan, Khalifah Sari Sapar. Khalifah Sari Sapar di Shopee juga. Dapatkanlah tuan-tuan, tak rugi tuan-tuan. Cuba macam tadi tu, nasiblah si anak tu tadi ada gelang. Kalau tak ada gelang, agak sukar sikit lah. Ibarat kalau ibaratkan polis lah. Ibaratkan polis itu kalau ada operasi tak ada senjata. Bayangkan kalau polis tak ada senjata, macam mana nak melaksanakan tugas itu dengan sempurna? Apatah lagi yang berhadapan, yang dihadapi itu musuh dan sebagainya yang canggih. Ibaratkan begitu. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dapatkan gelang ini. Ini yang bagi lelaki ada ni.
Dan ini ialah bagi perempuan. Perempuan ada ni. Okey. Ini memang dah diisi. Saya kata walaupun dinyatakan di situ 7 aura, pancaran 7 aura batu ini, gelang ini, namun pada hakikatnya 99 aura yang saya isi. Masuklah setiap Asmaul Husna saya masukkan, ayat-ayat sifat saya masukkan. Jadi kalau dalam darurat tadi, insya-Allah. Kata Ustaz, ada tak beza antara gelang lelaki, gelang perempuan? Tidak ada, sama. Ayat yang sama, aura yang sama. Tapi memang kesesuaian, kalau lelaki sesuai dipakai lelaki, perempuan dipakai perempuan. Okey, satu lagi, Ustaz, bolehkah lelaki pakai gelang? Saya kata ada dalam Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan hukum memakai gelang bagi tujuan rawatan adalah harus bagi lelaki lah. Kalau perempuan tu memang hak perempuan. Kalau aksesori ataupun kecantik, apa juga perhiasan, okey. Dan kalau bagus, kalau tuan-tuan ada seperti kalau kalung. Kalau ada kalung lagi bagus, tapi kalung insya-Allah nanti anak saya Sarah akan dapatkan pasarannya nantilah. Kami baru, sebab kalung tu pun bagus, dia letak macam saya ni, ini bukan kalung lah. Kalau lelaki ni kita sangkut, kalau saya sangkutkan, kalau gelang ni saya tak sesuai, saya sangkutkannya di sini. Itu pun kalung pun boleh dijadikan salah satu medium asipak. Maksudnya kalung tu dicelupkan dalam air, maka kita renjiskan dan sebagainya kepada pesakit. Okey, Ratu ada soalan? Okey, ada soalan daripada Idham Faizal. OE Tiger 98. Ada yang hantar sihir pada isteri. Saya ada minyak dan sugar bomb. Macam mana nak guna kedua-dua benda yang saya ada? Okey, seperti yang saya katakan bahawa proses rawatan perlu diawali dengan pemandian yang dicampur 21 tetes minyak Kalipa Sari Sapar. Itu proses pertama. Jadi proses ini perlu dilalui oleh setiap pesakit. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan mandi yang dicampur dengan sugar bomb pula, campur dengan minyak Kalipa Sari Sapar, insya-Allah sukma tuan-tuan akan maksudnya dibersihkan dari segi gaibnya lah, daripada kotoran-kotoran ataupun aura-aura negatif yang ada di sekitar kita, ataupun kesan sihir dan sebagainya. Tu. Sesudah itu kalau boleh pakai selepas pemandian dah kering, bolehlah pakai sugar bomb, perfume. Perfume ni kita spray di dalam untuk membangkitkan semangat semangat sukma tadi. Kita tahu pesakit tu pesakit mengalami lemah dan sebagainya, perlu ada energi. Seperti tadi baru 30%, 40% energi sukma. Jadi dengan semburan sugar bomb ini, perfume ini, insya-Allah dia akan membangkitkan energi balik. Ibaratkan macam cas handphone lah, full bar terus. Ini untuk lelaki di belakang ni, perempuan di sini. Boleh dapatkan juga di Hajar KSS. Sesudah itu seperti yang katakan, spray satu rumah. Sebelum tarik sukma, spray satu rumah dengan sugar bomb ini. Fabrik ni tuan-tuan spray satu rumah. Dah bersih, clear, dah bersih, barulah tuan-tuan ambil ini, tarik sukma. Tarik sukma mungkin sedang dipegang Aisyah ambil ni, sedang dipegang oleh jin korin pula. Mungkin dipegang oleh jin korin ataupun sukma kita sedang dipegang oleh bomo, ataupun sukma kita sedang dipegang oleh saka warisan dan sebagainya. Jadi caranya tuan-tuan, buka botol minyak ni dan kita pegang di tangan kanan kita, dengan keadaan terbuka, letak di dada, maka kita baca surah Al-Fatihah sekali. Kalau boleh Ayatul Kursi lagi bagus.
Kalau tak boleh ayatul kursi, baca Inna A'taina Kal Kausar dan dicampur dengan Bismillah 5. Dah habis, maka berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, kembalikanlah semangatku, kembalikanlah sukmaku, sempurnakanlah sukmaku. Allahu Akbar, sedut. Sedut makrifatkan dia tertarik. Jadi apa yang berlaku apabila Allahu Akbar sedut, maka akan wujudnya puting beliung. Itu istilahnya lah, gaibnya tu. Tiba-tiba kalau jika sukma tuan-tuan dipegang oleh bomoh hitam, maka di sana akan putaran puting beliung yang akan memecahkan ilmu hitamnya, dan sukma tuan-tuan akan dibawa ke jasad tuan-tuan dalam keadaan yang sukma bersih tadi. Okey, faham kan? Itu prosesnya tuan-tuan. Allahu a'lam. Ada soalan lagi, Dato'? Okey. Jap. Okey. Ada soalan di Facebook Hanafi PA. Okey. Gelang tu kalau hendak dipakai, simpan di atas kaunter kedai, bolehkah juga? Kaunter tu kaunter apa? Kaunter pertanyaan. Kaunter pertanyaan ke restoran? Bahagian cashier lah. Sebab seelok-eloknya gelang ini dipakai. Cashier pakailah. Tapi bagus letakkan ni di kaunter tu. Jin setan toyol nengok ala gambar khalifah, tak jadilah, dia balik semula. Cari pasal dia kata. Ini ada gambar saya tuan-tuan. Jadi ini boleh spray di setiap meja makan restoran boleh, ataupun di kaunter atau di bahagian masakan dapur boleh. Allahualam. Ada soalan lain? Ini ada pantun ke apa dia bagi ni? Apa pantun ni? Bunga inti. Okey. Assalam Khalifah nak tanya. Waalaikumsalam. 2-3 burung merpati melawan kucing si pemberani. Wow. Ada pelayar, ada petani. Apakah kelemahan bomo terbesar sekali? Wow. Wahai saudari. Oi. Okey, saudari, dengar jawapan beta. Beta pula. Hamba lah. Okey, gini. Kelemahan bomo senang cerita. Dia ada dua situasi. Kalau tuan-tuan orang awam. Orang awam tidak ada belajar ruqyah, tidak belajar mana-mana rawatan, contohnya belajar paling tidak Darussipak ke, betul tak? Ataupun mana-mana pusat yang mengijazahkan ruqyah lah. Kalau tuan-tuan tidak tergolong dengan ahli ataupun ahli-ahli ruqyah dan sebagainya, situasinya untuk lawan bomo, tuan-tuan perlu ada bahan saya ini. Contohnya tuan-tuan perlu ada minyak untuk melawan bomo. Soalannya apa tadi tu? Apa kelemahan bomo? Okey, kelemahan bomo. Maksudnya kelemahan bomo dengan minyak ini memang untuk melemahkan ilmu bomo. Ini tuan-tuan dan ini. Nampak? Ada 4 item ini memang saya pasarkan memang khas untuk melemahkan bomo, menghancurkan ilmu bomo, memang mampu. Kalau tuan-tuan ada pakej 4 ni, combo ni insya-Allah maksudnya ilmu bomo hebat macam mana pun akan lebur. Sudah diuji tuan-tuan. Bukan saja bahkan maksud bukan perawat pun boleh. Apatah lagi kalau tuan-tuan seorang perawat, macam perawat peribadi, betul? Ataupun mana-mana kawan-kawan kita yang ada ilmu perawat lain, alhamdulillah dengan adanya minyak Khalifah Sari Sapar dapat memudahkan lagi ataupun memberi anjakan rawatan tadi yang lebih bagus, begitulah. Allahu a'lam. Okey, di Facebook Alif Ryan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Untuk permis perniagaan contohnya restoran, apa medium yang sesuai digunakan? Restoran saya ada orang hantar sihir. Saya dah cuba panggil beberapa orang untuk proses rawatan, tapi kebanyakannya bertahan lebih kurang 2 minggu, lepas tu keadaan sama. Orang cakap kedai selalu tutup, tak nampak suram dan macam-macam lagi. Begitulah. Cara yang pertama saya katakan tuan-tuan boleh bersihkan dahulu dengan sugar bomb saya, iaitu
sugar bomb ini, tuan-tuan spray saja satu keliling di dalam restoran tuan-tuan, terutamanya di bahagian dapur, pintu dapur, di bahagian ruangan luar tu gunakan sugar bomb. Okey. Sesudah itu tuan-tuan boleh ambil satu botol minyak ini, kita buka dan kita boleh masukkan ke dalam bukan air mineral 1.5 liter, buang sedikitlah air tadi untuk memberi ruangan minyak ni, masukkan satu botol, goncang, dan kalau boleh renjiskan di bahagian luar, terutamanya di bahagian depan kedai dan juga di belakang kedai. InsyaAllah maksudnya akan berlaku, insyaAllah akan adanya perubahan begitulah, insyaAllah. Allahu'alam. Okey, soalan kedua, Eva Husin. Adakah boleh gelang itu salah satu ikhtiar untuk elak pekau? Boleh, memang boleh. InsyaAllah kalau tuan-tuan memiliki contohnya minyak Kalipas Sari Sapar, tuan-tuan nak keluar tu pakai perfume, yang ini maksudnya memberi kekuatan kepada sukma. Maksudnya cium bau tu kan disenangi oleh sukma. Jadi kalau dengan adanya minyak perfume ini, insya-Allah sukma tuan-tuan akan menjadi perkasa, gagah perkasa. Kalau perempuan dia akan jadi Sri Kandi yang hebat. Begitu kalau pakai perfume. Dan apatah lagi kalau tuan-tuan keluar memakai gelang. Gelang ini insya-Allah saya kata tuan-tuan tidak akan terpukau ataupun terkena sihir, insya-Allah. Allahu'alam. Okey. Berapa kali mandi pula? Okey, tak ada dah kalimah. Okay. Kalau letak gelang, ni peribadi tak ada. Okey. Peribadi pun ikut juga ke? Ada. Alhamdulillah, peribadi. Dia jawab soalan yang tadi berkaitan dengan letak gelang dekat kaunter. Okey. Assalamualaikum Kak Lifah. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Dari mana Puan Daripada Langkawi. Langkawi. Pernah maksudnya live, maksudnya jarak jauh? Belum. Okey. Baru first time. Okey, terima kasih banyak. Siapa nama Aznim. Azni. Aznim. Ya, betul. Aznim. Okey, Aznim. Apa yang boleh saya bantu Aznim? Okey, saya nak mohon pertolongan Khalifah lah untuk macam scan, sebab saya rasa macam bilik dengan kereta saya tu macam seperti dicalik minyak. Okey. Lepas tu mungkin ada apa-apa yang Khalifah nampak ke macam tu. Boleh. Saya minta tolong. Sebelum tu sudah berumah tangga? Belum. Okey, tak apa. Kalau baca bilik sebagainya itu perlu minta izin suami lah kan. Kalau beratu balik rumah tangga. Okey, tak apa. Okey, Aznim, mohon hadir di sini Aznim. Sukma. Okey, Sukma 3 tidak ada dengan jasad. Sukma 3 tiada dengan jasad. Mohon Aznim dari Langkawi, Sukma 3 hadir di sini dengan jin pengganggu. Sukma 3 hadir. Ada satu bomoh lelaki memegang Sukma. Sukma dalam keadaan hayal. Oh. Aznim. Ya. Sebenarnya ada campur tangan bomoh di sinilah. Izinkan saya urus dulu Okey. Boleh. Okey Ratu, bagaimana kedudukan ataupun kondisi Sukma Aznim? Sukma berada di bahagian sebelah kiri dan dia punya bomoh punya tangan tu di bahagian mukanya. Di bahagian muka. Dia buat macam ni. Oh, mata ada masalah ke atau kepala Aznim? Selalu. Contoh? Mata saya memang rabun, kepala memang selalu sakit, selalu pening. Sebab tangan bomoh tu dia letakkan tepat tangan pada Sukma bahagian mata dan kepala Sukma 3 Aznim Banyak lendir bahagian hidung, mulut. Ya, jangan masalah ni. Okey.
Minta maaf, Aznim sudah bekerja atau masih bersekolah? Kerja. Okey, kerja tak apa. Ginilah. Biar saya urus Bomo ni. Boleh. Okey. Bomo. 2-3 kucing berlari. Oi, ini dah pantun pula ni. Masuk ke tu? Tak masuk tu nampak ni. Manakan sama si kucing belang. 2-3 boleh kamu cari. Manakan sama Khalifah seorang. Jawab Bomo, jawab. Kau tak jawab habis kau. Sebab ni gara-gara tadi berpantun aku terlibat atau terlibat. Okeylah Bomo, jangan banyak basa-basi Bomo, kau lepaskan sebelum tangan kau aku putuskan. Okey, Sukma dilepaskan. Bahagian belakang Sukma tu ada sesuatu yang Bomo tarik dan nampak kain berwarna kuning diikat. Okey Bomo. Lelaki perempuan ni Bomo ni? Lelaki. Okey, agresif dia? Dalam 70%. Bomo, agak-agak kau boleh lawan aku ke Bomo? Tidak. Okeylah. Jadi ginilah, aku dah berpantun tadi kan. Jadi kau janji pasal lah Bomo. Kau bersihkan di bahagian mata Sukma, Aznim tadi, bahagian mata dan kepala sekarang. Ada bergerakan membersihkan Sukma. Okey. Kotoran sudah dibersihkan di bahagian belakang, di bahagian mata, bahagian hidung dengan bahagian mulut dan juga di kawasan bahagian kepala. Semua dia bersihkan. Okey. Kotoran alhamdulillah clear. Alright. Okey, Aznim. Ya. Kalau detik ini ada rasa apa-apa ataupun cuba rasa ada ringan tak badan atau kepala? Ringan di belakang. Di belakang ringan lah. Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi mungkin yang perlu saya bantu selain bahagian tu, apa lagi? Di bahagian pinggang selalu sakit. Sekarang sakit tak pinggang? Rasa sikit-sikit lagi. Di bahagian mana? Pinggang kiri atau kanan? Pinggang. Bukan mas. Kiri dengan kanan macam sekali. Okey. Okey Bomo, kau pergi ke Longkawi sekarang? Ada pergerakan. Jangan takut Aznim. Bomo datang. Sudah. Sudah dibersihkan. Okey, cuba rasa. Okey. Boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, apa lagi nak boleh saya bantu? Itulah saya cuma nak tahu yang macam sebab jodoh berat kan, tu yang tanya Khalifah tu. Oh, tak apa, jodoh berat. Ni anak murid saya banyak ni. Saja minta maaf ni, main-main sajalah. Ni bukan berurusan dengan Bomo, jangan serius sangat. Dekat TikTok pun ada jodoh tu. Ada ni. Oi, banyak TikTok tawarkan diri ni. Maksud Khalifah yang dia tutup mata saya semua tu untuk apa Khalifah? Begini, sebenarnya saya tak tahu sebab kalau Bomo sudah tentulah ada yang penyuruh. Kalau penyuruh pula saya tak tahu. Saya bukan tak tahu, boleh banyak cerita lah kalau panggil itu siasatan satu hari satu malam pun tak habis kan. Jadi lebih kurang bergantung pada yang tidak suka Aznim lah. Mungkin dia tutup muka, mata supaya pertama orang dia melihat muka Aznim ni yang tidak betul lah. Dia mungkin bagi benci ke sebab tertutup dan dia akan Aznim pula melihat orang tu kadang suka, kadang tak suka, kadang suka, kadang tak suka. Betul? Betul. InsyaAllah lepas ni sukalah. Terima kasih Khalifah. Tak apa. Cuma kalau boleh lepas ni beli minyak Khalifah Sari Sapar. InsyaAllah. Titiskan 21 titis, insyaAllah mandi, mudah-mudahan segar badan. Dan kalau boleh beli batu ni batu gelang kristal ni, 7 aura. Pakai ni. Nanti tak terlayat pula SMS nanti.
Lepas tu nak keluar nanti pakai minyak wangi sugar bomb. Minyak wangi sugar bomb. Perfume sugar bomb ni. Ini akan membangkitkan aura, kecantikan aura yang sebenar. Jangan main-main. Lepas ni Datuk adalah datang meminang ni. Okeylah Aznim, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya izinkan saya Leburkan ilmu. ataupun berurusan dengan Bomo ni Aznim. TikTok. Ya. Banyak yang request. Okey, terima kasih banyak. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ratu. Wah, sama-sama. Wah, ni cek rumah dia Khalifah. Lepas tu dia cakap lah, mana tahu saya akan serumah. I cek. 25%. Anda dah kahwin 25 ini. 25. Aduh, okeylah gini. Sekarang itu oleh sebab tuannya tadi Aznim membenarkan kita apa ni Bomo tu. Bomo, kau datang ke depan saya ni Bomo. Bomo berada di hadapan Bomo lelaki. Okeylah Bomo, agamamu Islam atau tidak Islam? Bukan Islam. Mengaku sebagai Islam. Cuba kau mengucap 2 kalimat syahadat. Berat. Alamak. Tapi dah Islam lah ni kau. Cuba tengok cek Islam ke tidak. Nak. Okey, kau Islam. Tapi perangai kau, aduh. Ginilah. Sebelum apa-apa aku pelangkung kau, kau panggil guru kau datang sini. Atau guru Bomo ni datang. Guru Bomo hadir. Berapa orang guru? 1. Lelaki dalam lingkungan umur 50 lebih, berpakaian serba hitam, pakai tanjak, ada keris. Ui, ni macam Khalifah Sari Safar. Wai, ini. Okey Bomo, guru Bomo. Agresifnya berapa dah tu? Yang ni agresif dia 100%. Wow. Guru Bomo. Kau tengok ni anak murid kau aku dah belasah. Kau agak-agak boleh lawan aku tak? Dia bergegar-gegar macam Ui, apa? Orang kerasukan ke apa? macam isim. Oh, naik isim. Jangan gitu. Relax dulu. Relax. Belum ada sayembara lagi. Relax. Kau duduk. Bertenang. Kau duduk berdiri depan saya. Relax dulu. Relax. Jangan yang kau menggelabah. Belum apa-apa lagi sembarang kau dah bersilat, dah buka langkah. Jangan dulu. Okey. Saya tanya kau berani lawan aku atau tidak? Katanya dia pantang dicabar. Wow. Tak apa. Tidak ada. Saya suruh follower. Follower. Anak murid saya jangan dulu. Perguruan Nara Putih jangan dulu. Jangan. Kita nak bagi follower kita. Okey, yang follower yang ada minyak silakan keluar minyak. Yang ada gelang sila keluarkan gelang. Tak kira lelaki perempuan. Yang ada sugar bomb hanya keluarkan juga, pakai supaya membangkitkan semangat, energi kepahlawan, mujadid. Yang ada spray ni, kalau tak ada spray je. Samzuri siap, Pangeran Agong siap, Dark Roses ready. Woi. Okey Bomo. Sekarang baru 3 orang ready. Tak apa. Perawat peribadi pun dah ready. Woi. Master Rich, jangan bagi can tuan. Okey. Sekarang caranya tuan-tuan. Okey, jom. Pakai minyak ni, yang ada minyak pakai letakkan di telapak tangan kanan. Wah, Ijul, pendekar Bugis hadir. Alright. Manakala yang gelang, boleh pakai gelang, letak di yang tempat jurusan macam ini gelang, letak di sini, maka kita akan lepaskan jurusan beginilah di gelang ni. Lepaskan begitu. Ke arah Sabah. Kalau tak tahu arah Sabah, ke arah studio saya, arah kiblat saja. Manakala yang spray ni, letakkan spray terutamanya di bahagian dada lah, supaya semangat sukma kita keluar nanti, belasah Bomo ni. Okey? Kalau yang ada ni pula, spray di bahagian baju kita. Sebab ini untuk fabrik, untuk baju memang boleh tuan-tuan. Memang baju boleh. Okey? Kalau sudah, Bomo, aku tak mau kau lawan aku, kau lawan dengan aku punya follower. Aku dah ijazahkan tu dah dengan dia. Okey Okey tuan-tuan. 1, 2, Allahu Akbar. Mula. Jurus. Ratu, cuba cek Ratu. Macam mana keadaan Bomo? Anak murid stop. Anak murid jangan dulu.
Anak murid saya jangan. Apa yang berlaku? Yang guru kepada bomoh tadi dalam keadaan lemah, tapi bahagian kedua belah kakinya seolah-olah ada sesuatu yang tekan dan dia terduduk. Oh. Muntah darah. Lepas tu ada bahagian dada. Ada asap hitam, dengan dia punya bahagian hidung ada keluar asap hitam. Nah kau, itu baru follower, bukan anak murid aku lagi tu. Anak murid TikTok. Kira cucu lah. Bukan anak murid depan saya. Ni cucu TikTok dengan Facebook TikTok. Ada keris di hadapan, ada kalimah pada keris tu. Ada yang hantar keris ke? Ya, ada. Tuan-tuan, siapa yang hantar keris tadi tu? La haula wala quwata illa billah. Dia punya keris tu. Keris tu. Alhamdulillah. Ada 7 lekuk. Wow. Ni ada Ewan kita mungkin ada keris pun dia tolak kerisnya begitu kan. Boleh tuan-tuan kalau ada keris. Tapi elok keris tu terlebih dahulu disapu dengan minyak kalipar sari sapar. Ya, di bahagian bilah keris tu yang ada pamor tu, maka buka sapu keris tu dan masukkan di pamor tu kedua bilah lah, kiri sebelah menyebelah, dan kita lepaskan jurusan, ambil keris tadi, lepaskan. InsyaAllah hadir di sini. Okey, alhamdulillah. Bomoh ni hancur dia punya ilmu dia. Betul. Okey, 100%. ada feedback. Pendekar Bugis tu. Oh. Pendekar Bugis yang pakai keris ke? Betul. Dia cakap pendekar Bugis. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Padilla Sitam on. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Saya minta tolong tarikkan dekat bahagian dadah sakit. Saya ada minyak. Boleh, tapi dia dekat Facebook Khalifah. Alamak. Kalau nak naik kotak di di TikTok naik kotak di TikTok. Jadi tuan-tuan yang untuk mendapatkan item gelang, sugar bomb, spray sugar bomb dan juga perfume dari sugar bomb, ini saya telah ruqyah mendapatkan Hajar Legasi pula. Hajar KSS. Layari Shopee Hajar KSS. Sugar bomb ni harganya RM60. Spray ini harganya RM30, mana gelang ini harganya RM99. Okey, dapatkan Hajar KSS. Manakala minyak kalipar sari sapar di Shopee sama juga, type aja kalipar sari sapar. Okey, insya-Allah. Ada soalan daripada Oyok Pikir Osh. Okey, Oyok. Kalau nak jurus jin pakai gelang tanpa arahan ustaz, bolehkah? Boleh. Tetapi itu kan tadi, kalau diarahkan, maksudnya saya memandu sukma tuan-tuan. Kan? Okey, standby, tarik kunci keselamatan, pergi ke safety, contohlah. Jadi kita arahkan. Tapi bagaimana kalau tuan-tuan di rumah? Boleh, tapi dengan yakin pada Allah. Siapa yang membantu? Allah lah. Betul tak? Allah yang membantu. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah sukmaku, hancur leburkanlah ilmu hitam, bomoh yang mengganggu diriku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu, yakin dengan Allah. Sebab tak ada arahan dari Khalifah Sari Sapar, maka kita dengan Allah. Maksudnya, ya sekarang ni pun Allah yang membantu. Semuanya memang pekerjaan Allah. Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita semua. Allahualam. Ada soalan dari Suan Peng. Ya. Tuan, kalau belum bersih tapi nak leburkan kotoran sihir cara darurat, bolehkah Tuan? Belum bersih ni umum. Belum bersih dari kotoran lumpur kah? Belum mandi wajib kah? Belum mandi wajib. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu maksudnya mandi wajib tak mandi wajib, dia tak ada kaitan dengan aura. Sebenarnya tidak. Cuma tak boleh melakukan solat lah. Kan? Begitu. Abdul Rahman Law. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya guna minyak Tuan untuk minta pelajar yang mencuri? Alamak, mencuri boleh pergi jumpa polis lah. Siasat begitulah. Sebab mencuri ni tuan-tuan susah nak cakap tuan-tuan.
Kadang-kadang duit kita hilang ni adalah dulu kata dia, ustaz, handphone saya tiba-tiba hilang, ustaz cari tak jumpa. iPhone lah, mahal masa itulah, dalam 5,000 lebih kan. Saya kata ginilah puan, susah saya nak cakap. Dia kata sayang baru ustaz, baru saya kumpul duit. Saya kata ginilah puan, mungkin barang yang hilang ni ada sesuatu yang Allah nak bayar balik. Saya kata puan ada macam hutang ke dulu ke dengan Pakistan ke, minta maaf lah, dengan Pakistan ke, atau zakat, fitrah dan sebagainya. Dia kata memang ada lah. Dia kata dia sengaja tak nak bayar. Begitulah. Dia mengakulah kan. Jadi oleh sebab itulah kalau kehilang ni kadang-kadang saya susah. Itu kadang-kadang membersihkan diri kita, betul tak? Membersihkan diri kita, kita sengaja tak bayar. Sedangkan tuan-tuan kata Nabi, kalau orang yang tak bayar, bahkan dia kalau dia mati syahid sekalipun, kalau masih berhutang, tidak dapat keistimewaan tu lagi, betul tak? Mujahid tadi tu. Jadi oleh sebab itu, senang cerita, kalau tuan-tuan ada hutang RM1 dengan kawan, walaupun RM1, sila bayar, saya kata. Kalau tidak, pasti tuan-tuan akan kehilangan barangan ataupun dan sebagainya lah. Allahualam. Ada soalan lain? Ayok fikir Osh, bolehkah jurus pun zalim yang sedang marah dengan gelang tu? Macam mana marah dengan gelang tu pula? Saya tak faham ayatnya. Dia cakap, bolehkah jurus penzalim yang sedang marah menggunakan gelang itu? Tu ayat dia. Boleh lah, tapi kalau tengah marah kau larilah jumpa polis. Nanti bergaduh pula. Kalau jarak jauh mungkin boleh, betul tak? Begitu. Tengok ayat tu susah untuk dijawab. Tak faham. Okey, soalan kedua daripada Iza tu Izan. Khalifah, kenapa kalau kita pertama kali jumpa orang tapi hati kita, jiwa kita rasa tak suka sama orang tu? Yang pertama, ada beberapa faktor. Okey, faktor yang pertama, mungkin tuan ada masalah gangguan korin, gangguan saka warisan dan sebagainya yang menyebabkan kita ni hatinya dibolak-balikkan, kita benci dan sebagainya. Ataupun kita tengok orang tu pula ada kesan sihir pembenci, sihir pemisah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dua-dua. Oleh sebab itulah elok kita usnuzon lah dengan seorang, bersangka baik dengan orang lain. Itu lebih bagus. Nabi suruh kita usnuzon, bersangka baik dengan kita, apatah lagi sahabat kita atau seiman dengan kita. Allahualam. Dekat Facebook, pengguna gelang Zamri Duliman, isteri saya first time pakai gelang, terus muntah dan kepala rasa ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingat lain pula jadinya. Memanglah tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan pakai gelang. Saya kata pakai gelang. Memang gelang ini memang saya ruqyah, saya buat pengisian khusus untuk macam masyarakat awam yang tidak belajar ilmu ruqyah seperti saya. Jadi ini akan saya pasarkan ni memang sesuai untuk membantu masyarakat awam untuk menghindarkan diri daripada serangan sihir dan sebagainya. Ini adalah asbab dengan izin Allah. Semuanya sekata dengan izin Allah. Sebab itu saya masukkan pun dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gelang ini tuan-tuan, contoh saya letakkan di bahagian batu khalifah ni, batu saya letak di gini satu-satu, saya isi, saya masukkan satu-satu. Demi Allah, demi Rasul, saya tak tipu. Satu-satu, bukan jamak tuan-tuan. Supaya energi tu memang 100%. Jadi tugas tuan-tuan nak menjaga minyak batu ini supaya tidak tercemar dan sebagainya. Allahualam. Okey, Nur Iman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Harum sungguh bau minyak kasturi kijang Khalifah. Spray dari Dr. Bom tu wangi sangat, rasa aman, tenang satu rumah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bermakna tuan yang bertanya tadi, sukmanya telah bersih, sukmanya telah sempurna. Itulah nikmat
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita mungkin boleh bagi soalan, Ratu. Soalan apa ni? Giveaway kan? Boleh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan pertama ni memang saya buka kepada follower kita di Facebook dan juga follower saya di TikTok. Walau bagaimanapun sebelum itu saya iklankan sekejap. Bagi yang ingin rawatan saya secara bersemuka dengan sentuhan tangan saya, bolehlah datang di Madrasah Tafiz Al-Madinah. Sebab kalau Madrasah Madinah saya tak dapat. Madrasah Tafiz Al-Madinah di Google, di web West pun boleh, mana pun boleh InsyaAllah di Inanam bermula pukul 11 pagi hingga 2 petang. Saya ulangi, 11 pagi hingga 2 petang. Bawalah ibu, ayah, terutamanya yang ada masalah, kesian mereka. Saya lebih utamakan orang tua lah. Sepatutnya orang tua pada akhir usianya tu perlu mendapat nikmat, menikmati zaman senjanya itu. Kan, jadi utamakanlah mereka ataupun mana tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, bawa datang ke Madrasah Tafiz Al-Madinah di Inanam esok. Yang kedua, sharekan program kita ini kepada kawan-kawan, sharekan kepada sahabat-sahabat, grup-grup yang lain, supaya ini menjadi amalan kebaikan yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menegakkan, mengebarkan panji amal makruf nahi mungkar. Allahu alam. Jadi kita bagi soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Siapakah nama wanita yang terakhir dari Langkawi tadi? Nama dia. Sebutkan nama penuh, bukan nama yang diberi tadi. Siapa yang betul? Swampeng Aznim. Alamak, Swampeng dapat cepat betul Swampeng. Tapi ejaan AZNEM, bunyinya samalah Aznim. Tak apalah, lebih kurang lah. Boleh Semua orang keingat ni kali Pak. Wah, ingat lah. Wah, Aznim. Wah, ini hebat ni. Wah, ini. Okey. Dah terkenal sudah Aznim sekarang ni. Senyum aja Aznim. Okey, yang dapat tadi siapa? Swampeng 82. Okey, Swampeng 82. Tahniah. Dekat TikTok. Okey. Sekarang di Facebook saja Di Facebook saja. Okey. Soalan saya di Facebook saja. Soalan dia, saya ingin cari. Okey. Tentang sukma lah. Tentang sukma. Sukma yang keberapakah yang membangkitkan nafsu amarah? Sukma yang keberapakah yang membangkitkan nafsu amarah jasad? Ting ting. Hanya Facebook saja Panina Betul? Panina Madiah. Berapa? Sukma berapa? Sukma 4. Betul. Tahniah. Wah, nampaknya anak murid kita ni clever semua. Oh, ni kalau ambil ujian test ni boleh dapat A+. Okey, tahniah. Terima kasih banyak kepada follower kita yang dapat tadi Swampeng. Sila screenshot Ya, hantar kepada Akil. Okey. Dan insya-Allah jadi kita akan jumpa besok malam tuan-tuan. Kita akan jumpa esok malam pukul 9 begitulah, insya-Allah, kalau tak hujan tuan-tuan. Kalau hujan itu hari kita tak dapat bersiaran langsung kerana hujan lebat. Hujan lebat sini tak boleh tuan-tuan, bunyi guruh. Bukan guruh, bunyi bising. Jadi tidak dapatlah bagaimanapun ada tetamu datang lagi kan. Tetamu sebenarnya apa ni, perawat peribadi ada mengunjungi studio kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak perawat peribadi. Teruskan dengan rawatan perjuangan anda. Okey, setia bersama Khalifah Astari Sapar. Jadi itu saja yang jika tuan-tuan dan puan-puan yang ingin
mendapatkan rawatan sentuhan saya ulangi, esok datang ke Inanna Mall pula, di hadapan Inanna Mall. Parking kereta boleh di Inanna Mall, percuma saja tuan-tuan. Depan Madrasah Tafiz Al-Madinah tu ada Inanna Mall, naik aja, parking percuma, tak berbayar. Tuan-tuan, jadi insyaAllah jumpa esok pukul, maksud saya sentuhan peribadi, sentuhan dan juga rawatan secara bersemuka saya pukul 11 pagi hingga 2 petang, bawa ala sanak saudara dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat ni saya merawat, alhamdulillah. Dan kita jumpa esok malam untuk live kita. Terima kasih atas dukungan dan juga sokongan tuan-tuan. Saya menyusun jari 10, mohon maaf atas keterbatasan dan juga keterlanjuran barangkali kata-kata saya. Itu saja, saya Khalifah Sari Sapan mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.